Bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata, adakah kamu melakukan begitu? La. Tu baca. La alaikum alla taf'alu. Jangan kamu buat lagu tu. Kerana tidak ada satu pun nyawa yang ditakdirkan oleh Allah akan keluar, melainkan akan keluar juga dia. Mana kalau kamu buat lagu tu pun akan keluar juga, jadi juga, lahir juga ada. Satu makna dia. Satu lagi maknanya, la alaikum alla taf'alu. Apa salahnya kalau kamu tidak melakukannya? Apa salahnya kalau tidak melakukan azal? Maknanya kamu bersetubuh seperti biasalah. Apa salahnya kalau tak buat lagu tu? Itu makna yang kedua. Yang ketiga, la alaikum alla taf'alu. La yang kedua tu la zaidah. Dianggap sebagai la zaidah, la tambahan. Ini mengikut kaedah bahasa Arab lah. Mana macam tak ada la yang kedua tu. Walaupun ada, tetapi pada kira-kiranya tak ada. Seolah-olahnya dikatakan begini, la alaikum an taf'alu. Tak ada la yang kedua. Mana tidak mengapa kamu melakukannya. Begitu pula. Bukan makna larang. Menunjuk kata apa pula. Bagi orang-orang yang mengatakan kata apa tu, dia pakai la tu, la zaidah lah. Yang ni dalam terjemahannya, tidak mengapa kamu melakukannya. Itu alasan orang yang mengatakan azal tu boleh, ataupun cara-cara lain lah boleh untuk mencegah kehamilan tu. Bagi orang yang kata tak boleh, dia pegang dengan yang pertama tadi. Jangan kamu buat lagu tu. Itu makna tak boleh. Hak yang kedua, makna yang kedua, iaitu apa salahnya kalau kamu tidak melakukan begitu? Hak ni lebih sesuai. Hak yang kedua. Hak yang kedua ni lebih sesuai. Tak teratur sikit. Kalau kita rayak semula. Makna yang pertama, jangan kamu buat lagu tu. Itu makna larang tu. Larang. Mana tak bui. Tapi tak ada kaitan nampaknya dengan hak selepas tu. Fa innahu laysat nasamatun kataballah. Tak ada kaitan. Kalau makna yang pertama. Makna yang kedua, apa salahnya kalau kamu tidak melakukan begitu? Ini makna yang kedua. Hak ni sesuai dengan ayat selepas tu. Fa innahu laysat nasamatun. Hak yang kedua. Yang ketiga, tidak mengapa kamu melakukannya. Mana la tu la zaidah. La yang kedua tu la adalah la zaidah. Tidak mengapa kamu melakukannya. Sesuai juga ni dengan makna hak selepas tu, dengan ayat fa innahu laysat nasamatun kataballah an takhruja illa hiya kainatun. Sebab apa kita kata sesuai makna yang kedua dengan yang ketiga ni, dengan hak selepas ni? Sebab kalau kita kata apa salahnya kalau kamu tidak melakukan, maknanya kalau kamu tidak buat keluar lah, kita kata air mani tu luar pun tak apa juga. Kalau Tuhan takdirkan tak lekat. Tu makna ni nak ada kaitan dengan takdir ke tu? Berapa ramai orang tu tak ada pakai kondom-kondom pun. Berapa dia mandul pas ketua tak boleh handuk. Kalau nak kira nak sangatlah dia, tak boleh. Itu maknanya apa salahnya kalau kamu tidak melakukan? Maknanya sebab anak-anak ni dia atas rezeki, atas ketentuan Tuhan, takdir Tuhan. Kalau Tuhan takdirkan kita dapat anak, dapatlah. Kalau dia takdir kita tak dapat, tak dapat. Sini maknanya dia nak ajar takdir tu. Takdir. Hak tu sebab ni dia tidak mesti ada akibat. Tak mesti ada akibat. Sebab tidak semesti ada akibat dia. Boleh jadi kerana ada halangan-halangan yang menyebabkan tidak berlaku akibat dia tu. Gitu. Lepas tu kamu mana tahu, kamu mandu ke ataupun isteri kamu ke atau siapa-siapa ke tu mandu, mana kamu tahu? Kalau tidak mandu pun boleh jadi kerana sebab-sebab tertentu, tidak subur kepada ketika tu, tak lekat juga. Takdir Allah SWT berlaku.
Apa salahnya kalau kamu tidak melakukan begitu? Sebab benda ni semua berlaku dengan takdir. Mana yang ketiga, tidak mengapa kamu melakukannya. Sebab apa? Mana boleh. Sebab apa? Kalau nak kata lekat perut lah, kita kata nak mengandung, itu semua takdir Allah SWT berlaku. Kalau Tuhan tak sedia mengandung, tak mengandung juga. Dan perbuatan itu sendiri tidak salah. Perbuatan itu sendiri tidak salah. Lepas tu masalah dapat anak tidak dapat anak, itu ketentuan Allah SWT. Kalau makna yang pertama, mana kamu tak boleh buat lagu tu, tapi nampak tidak ada kaitan dengan hal selepas, fa innahu laysat nasamatu. Kerana tidak ada satu pun nyawa, satu pun manusia yang Allah SWT sudah tentukan akan keluar, melainkan dia akan keluar juga. Dah kalau larang, maknanya tak molek lah kita buat. Tak molek lah kita buat. Dan kalau kita buat juga jadi haram lah. Lepas tu apa kena mengenanya larang tu dengan ketentuan Allah SWT? Nampak tidak ada kesesuaian. Tetapi makna yang kedua dengan yang ketiga tu lebih sesuai dengan hak cerita takdir ni. Cerita takdir ni. Hak naknya di sini masalah takdir tu, masalah azal itu khilaf ulama lah. Ada yang kata boleh, ada yang kata tidak boleh. Itu khilaf lah. Seterusnya ini cerita Hudzaifah. Cerita Hudzaifah, dia kata Nabi SAW berucap, dia sebut belaka sampai ke hari kiamat. Semuanya hak mana faham tu faham lah, hak mana tak faham tak faham. Akunya kalau tengok sesuatu yang aku telah lupa, bila tengok berlaku teringat balik. Serupa dengan keadaan seseorang lah, sesuatu tu dia terlupa, lepas tu apabila dia nampak dia teringat. Lagu tu lah juga aku dengan hak Nabi SAW cerita tu. Hak dia cerita tu kadang-kadang terlupa, bila terlupa tu bila tengok teringat balik. Seperti mana seseorang tu dia terlupa barang dia, apabila dia tengok, oh dia pun teringat, oh duduk sini. Lagu tu maknanya cerita habis. Jadi macam mana Nabi SAW boleh cerita tu, ni berkait dengan tajuk kita. Macam mana Nabi SAW boleh cerita sampai hari kiamat? Cerita tu, dia cerita tu kalau tak betul, maknanya dia berdusta. Kalau dia cerita tu betul, dan tentu betul lah, bukan dia Rasulullah. Takkan dia nak cerita dengan akal dia, dengan fikiran dia sampai kiamat? Macam mana boleh betul? Ini menunjukkan sudah takdir dah. Allah SWT sudah tentu dah. Sebab tu tak berubah dah, dia boleh cerita. Moga sudah tentu dah. Kalau benda tak tentu lagi tu baru tak boleh cerita, akan jadi gini-gini. Sedangkan tak tentu lagi. Dah kalau sudah tentu dah, apa tak boleh cerita? Ini menunjukkan benda yang tidak berlaku lagi itu pun sudah ditentukan oleh Allah SWT. Sudah ditentukan oleh Allah SWT. Sebab tu Nabi SAW boleh cerita. Dan cerita pula dengan pasti. Dah dia cerita tu pasti berlaku. Macam dia cerita akhir zaman ni orang berlomba-lomba buat bangunan tinggi misalnya, berlaku. Dia cerita tu betul. Betul. Pada masa dia ada ke? Tak ada. Maknanya sudah Allah SWT tentu dah. Cuma bila tu tak tahu. Bila dia cerita tu akan berlaku. Dia tidak buat secara terperinci lah, hak ni pada abad 20 misalnya, hak ni pada abad 21 jadi gini-gini, tak ada lah hak tu. Apabila orang tu tengok kitanya tidak setara Hudzaifah ni pun, bahkan dalam banyak perkara kita dapat menyaksikan dengan lebih jelas lagi apa yang Rasulullah SAW sebutkan. Kalau kita sentiasa tunggu hadis, baca hadis apa, kita akan nampak sesuatu hak Nabi SAW kata lebih jelas lagi, lebih meyakinkan lagi. Sebab apa? Dalam bentuk yang orang dulu tak boleh nak bayangkan benda lagu tu. Hak Nabi SAW cerita, hak dia cerita. Banyaklah hak dia cerita tu. Hak tu masuk dalam Kitabul Fitan ke apa tu, banyaklah ceritanya. Seterusnya riwayat daripada Ali, dia kata kami sedang duduk dekat Nabi SAW. Nabi SAW ada kayu, dia duduk cocok tanah macam orang yang sedang mikir sesuatu lah, rusing ke tentang sesuatu. Lagu itulah keadaan dia. Dia kata tidak ada sesiapa pun daripada kamu melainkan sudah ditentukan tempat duduk dia di neraka kah atau di syurga.